Kumpulan yang tak akhir parakkan, bukan keputusan yang tak akhir. Ada kumpulan yang nombor 34, ada kat sini? Okey, kita kurangkan. 30 ada kat sini? Kumpulan 29 ada? Kumpulan 28? Okey, 28 ada. 29? 29? Belum masuk? Belum sampai? Syahid? Oh, 30? Ada? Mana? 30? Angkat tangan. Alright, 30. 31. Okey. Alright. Baik. Kita nak buat checking kehadiran. Kok-koklah ada yang tertinggal di mana-mana simpang. Tolak markah. Masih lagi dikira markah dalam ruang dewan ini, sebab itulah masih lagi bergema dengan kompang dan juga gendang dan juga selawat. Baik, kumpulan yang pertama, Jabatan Pendaftar ada kat sini? Ada. Okey, kumpulan yang kedua, Jabatan Bendahari. Wah, confirm. Nombor 1 tahun ni. Gaji tolong cepat, bonus tolong cepat. Kumpulan yang ketiga, Jabatan Pembangunan Prasarana. Okey. Saya mengharapkan semua dah ada 34 last kali. Ada? Baik, tuan-tuan dan puan, kita berikan sedikit laluan dan tumpuan untuk kita memberikan juga kemasukan DVD hormat dimulakan dengan yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Jadi saya mohon kepada para tetamu untuk mengambil tempat duduk yang telah disediakan dan kita nantikan untuk kita sama saksikan nasyid pertama apabila tibanya DVD hormat berada di tempat duduk yang telah disediakan. Baik. Sementara kita menantikan ketibaan yang bahagia Datuk Naib Chancellor, di hormat kita saksikan sebuah persembahan nasyidan. Telah pun melangkah masuk yang bahagia Datuk Naib Chancellor diiringi DVD hormat tuan-tuan dan puan. Kita berikan tepukan gemuruh kepada kumpulan yang pertama berarak dan kumpulan yang tak akhir masuk ke Dewan. Sebagai penghormatan dan telah pun bersedia di pentas Naib Johan pertandingan nasyid sempena sambutan Maulid Rasul 1445 Hijri bersama 2023 telah pun bersedia di pentas utama kumpulan nasyid Naib Johan daripada Kolej Rahim Kajai Lashkar Khalifa.
warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan pelangi dihiris gerimis, senja pun merangkak menutup mentari, terbias warnanya ke wajah. Lagu kedamaian tiada kedengaran, bumi yang merekah disirami darah, kemelut melanda tiada kesudahan, kemusnahan bermaharajalela yang lemah menjadi mangsa. Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah longlat, tak lagi bernyawa, derita suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Tergadaikan maruah oleh janji-janji, terbayarkan dengan nyawa dan darah, soalan yang tiada jawaban. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan, musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan menyemai Anak-anak kecil menggoncangkan ibunya yang lemah longlat, tak lagi bernyawa, jeritan suara batinnya, tak siapa mendengarnya. Kemanusiaan telah lama hilang, kini yang tinggal hanya ketakutan, musnah kasih sayang dan persaudaraan, tandus akhlak dan keimanan, persengketaan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sidang hadirin hadirat sekalian, demikian tadi persembahan yang penuh semangat daripada Naib Johan Pertandingan Nasyid Sempena Sambutan Maulid Rasul peringkat muzik kebangsaan Malaysia yang telah diadakan sebelum ini, iaitu Laskar Khalifah daripada Kolej Rahim Kajai. Tuan-tuan dan puan, saya difahamkan dalam bilangan mereka yang berada di atas pentas ini adalah juga termasuk dengan pelajar-pelajar baru muzik kebangsaan Malaysia. Satu kebanggaan, semangat ditunjukkan semasa Minggu Aspirasi mereka bawakan untuk semangat kita bersama pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya untuk mulakan acara majlis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Profesor Datuk J. Specialist Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Suziri Mat Jamil, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, merangkap pengurusi jawatankuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul Universiti Kebangsaan Malaysia 1445 Hijri bersama 2023 Masihi. Yang berbahagia Timbalan Naib Chancellor, yang berbahagia Datuk Pendaftar, Pro Naib Chancellor dan pengurusan tertinggi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berusaha Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Para pegawai kanan UKM, para tetamu kehormat, dekan-dekan pengarah pusat dan institut, para pengetua, para pegawai dan kaki tangan, serta para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, warga Universiti Kebangsaan Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, salam sayang, salam istiwatan, salam Malaysia Madani. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul tercinta, seluruh ahli keluarga, para sahabat baginda serta muslimin dan muslimat yang tidak jemu-jemu menegakkan syiar Islam di mana jua berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tanggal 2 November 2023 bersama 18 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sebuah dewan yang penuh keramat Universiti Kebangsaan Malaysia untuk kita memeriahkan dan menyerikan, pastinya kita ma'alunkan daripada setiap langkah kita di luar sana selawat ke atas Nabi junjungan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia bertujuan untuk menyuburkan rasa cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad, dan kali ini, tahun ini, kita tampilkan tema yang telah pun ditentukan oleh pihak Kerajaan Malaysia melalui Sambutan Maulid Rasul yang lalu, Perpaduan Teras Malaysia Madani. Majlis mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia dan Divdi Kehormat serta tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Majlis Sambutan Maulid Rasul pada pagi ini. Selamat datang dan kita teruskan untuk kita menggamit kembali kerahmatan Allah SWT untuk kita kongsikan bersama seluruh para tamu yang hadir. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, walaupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita kira-kira lebih 1385 tahun yang lalu, namun perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sebati tersemai di dalam ingatan umat baginda. Merayakan dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Rasul adalah termasuk dalam perkara yang besar dan memuliakan baginda. Kelahiran Rasulullah SAW memberikan sinar baru kepada penghuni seluruh alam semesta kerana kelahirannya membawa rahmat. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, kami tiada mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Sambutan Maulid Rasul telah pun kita sempurnakan dan kita diakhiri pada hari ini dengan parakan Maulid Rasul. Pelbagai pertandingan telah diadakan, izinkan saya untuk menyebut antara pertandingan-pertandingan yang telah pun disempurnakan oleh pihak penganjur, iaitu kita adakan pertandingan poster infografik, pertandingan bacaan sirah, pertandingan TikTok Maulid Rasul, pertandingan hafazan, pertandingan tilawah Al-Quran, pertandingan khad, kuliah Zuhur Cintakan Rasul, daurah Cinta Rasul, kuliah Duha Khas, pameran dan diakhiri dengan pameran Maulid Rasul. Segalanya pemenang ini akan kita nobatkan di pentas utama sebentar saja lagi. Dan hari ini, tahun ini juga kita dah menyaksikan satu lagi penampilan hebat
daripada Polis Diraja Malaysia yang berkongsikan kecintaan dan cita rasa yang unggul kepada Nabi Muhammad SAW kerana sudi untuk menyediakan sebanyak 4 ekor kuda untuk memulakan langkah pertama parakan sebentar tadi. Kita ucapkan terima kasih antara wow factor yang telah ditampilkan oleh Polis Diraja Malaysia untuk bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Semoga dengan hubungan pada hari ini sudi untuk kita bersama lagi pada tahun-tahun hadapan. Hadirin yang dimuliakan, sebagai memulakan dan menyerikan majlis pada pagi ini, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan saudara Saifullah Qanim Rofli, Qari, iaitu pemenang pertandingan tilawah Al-Quran sempena Majlis Maulid Rasul Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah diadakan. Bagi memperdengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran, majlis mempersilakan saudara Saifullah Qanim Rofli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Terima kasih ucapkan kepada saudara Saifullah. Perbualan sebentar tadi ingin mendapatkan rahsia bagaimana suara sedap demikian. Sidang hadirin sekalian, demikian telah pun dialunkan wahyu Allah daripada surah Al-Imran daripada ayat 102 dan beliau daripada Kulis Christmas, tuan-tuan dan puan. Saya suka bila sebut nama Kulis-Kulis ditepuk begitu dengan kuatnya sebab semangat tahun ini untuk pelajar baru, semangat dia punya hakar style lain macam. Hadirin mati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan Naib Chancellor. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Datuk George Specialist Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan salam Universiti Watan. Penat ke tadi? Berharap? Penat? Apalah penatnya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syiar Islam. Yang berbahagia rakan-rakan timbalan Naib Chancellor yang hadir di Dewan pada pagi ini, kalau saya boleh perkenalkan seorang-seorang, sekurang-kurangnya anda mengenali siapa timbalan Naib Chancellor. Saya sampaikan salam daripada Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik Profesor Dr. Muhammad Kasim yang tak dapat hadir kerana tak berapa sihat. Tetapi yang berada di dewan ini ialah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Profesor Madya Dr. Suzirin Mat Jamil. Bangunlah. Beliau juga merangkap pengerusi Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UA. Juga adalah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Research, Penyelidikan dan Inovasi, Profesor Datuk siapa? Kan? Juga merangkap pengerusi Wan Kamal Mujani, merangkap pengerusi Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Awam. Dan yang ketiga ialah Profesor Datuk Nur Razak Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat, yang juga pengerusi. Semua punya adalah pengerusi Timbalan Naib Chancellor Universiti Awam. Turut sama dalam majlis ini adalah pendaftar kita Datuk Syed Sadak, Pro Naib Chancellor, dekan-dekan yang ada, pengarah-pengarah institut, ayahanda kolej pengetua, staf-staf, para pegawai, hadirin hadirat, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi Universiti Watan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayah dan hidayahnya, maka pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam memeriahkan majlis sambutan Maulidur Rasul UKM dengan tema Perpaduan Teras Malaysia Madani. Tanggal 12 Rabiul Awal yang lalu adalah satu tarikh besar dalam kalender hijrah umat Islam yang merupakan tarikh kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikh keramat ini adalah tarikh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi melahirkan seorang insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, UKM mengambil inisiatif bagi meraihkan sambutan Maulidur Rasul ini dengan pelbagai pengisian aktiviti kerohanian seperti kuliah cintakan Rasul, daurah serta pertandingan tilawah Al-Quran, hafazan, syarahan, nasyid dan sebagainya. Saya percaya setiap PTJ juga telah melakukan pelbagai program sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Ini merupakan usaha UKM dalam menzahirkan kecintaan terhadap junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membesarkan Maulidur Rasul samalah seperti kita membesarkan Islam kerana Rasulullah umpama simbol dalam agama Islam. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar sentiasa mengenang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Dengan hasil perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan sahabat-sahabat baginda, maka kita dapat menikmati iman dan Islam pada hari ini.
Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih kamu kasihi daripada kaum keluargamu, anak pinakmu dan seluruh manusia. Mafhum daripada hadis tersebut bermaksud kita perlu meletakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kecintaan kita yang teragung, melebihi dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia dalam kehidupan kita dengan beramal secara menyeluruh dan bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang bermaksud, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk Allah. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kamu, yakni beramallah dengan bersungguh-sungguh. Percayalah, dengan kepribadian dan akhlak baginda, ianya mampu untuk memandu kita dalam memelihara sahsiah diri agar kita menjadi umat yang disegani dan menjadikan inspirasi dalam memajukan diri. Manakala amalan pentadbiran yang ditunjukkan oleh baginda boleh dijadikan panduan ke arah pembentukan universiti watan yang cemerlang dan terkemuka. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UKM yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama memeriahkan majlis sambutan Maulidur Rasul pada hari ini, dan tahniah juga diucapkan kepada semua yang bertungkus lumus, khususnya kepada semua ahli jawatan kuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang dipengerusikan sendiri oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Suzirin, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, serta turut juga diselaraskan oleh Pusat Islam. Saya nak memaklumkan beberapa perkara penting mengenai perkembangan Pusat Islam. Nak berkongsi sedikit berita gembira kepada Pusat Islam, dan alhamdulillah berkat kerjasama daripada pejabat pendaftar, daripada pejabat TNC, HEPA dan daripada Jabatan Pembangunan, Pusat Islam telah diberikan peruntukan untuk kita membina sebuah eskalator ataupun lift. Oh, suka ya buat lift. Naik tangga kan seronok. Lift yang akan dibina daripada aras 1 sehingga aras 3. Dan aras 3 ini kita akan kembangkan lagi menjadi satu model kelas-kelas untuk pengajian Islam dan juga jadi tahniah kepada Pusat Islam Dr. Wan Aslan, dan saya doakan semoga Pusat Islam terus berkembang maju menjadi pusat yang memberikan dakwah dan juga memberikan kita peluang untuk lebih banyak beribadat, ya. Dan semoga penghayatan beragama dan penguasaan ilmu dapat diterjemahkan dalam kehidupan kita melalui penghayatan sambutan Maulidur Rasul ini. Kerana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai contoh teladan dalam seluruh umat manusia. Sekian saja daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor atas ucapan sebentar tadi. Kalau tengok pada skrin, saya dengan Datuk Naib Chancellor tidak jauh berbeza. Bajunya sama. Bezanya bila maaf lah, insyaAllah. Hadirin yang berhormat sekalian, demikian tadi ucapan Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor dan juga mewakili pihak Pengurusan Musik Kebangsaan Malaysia. Hari ini, tahun ini agak berbeza sambutan Maulidur Rasul. Pastinya kita telah pun saksikan parakan pada awal pagi tadi. Hadirin yang berhormat sekalian, seterusnya kita telah pun mendengarkan persembahan
nasyid Naib Johan pada awal sebelum bermulanya majlis pada pagi ini. Kegamatan, kemeriahan, suara lunak mereka itu Naib Johan. Dan kita saksikan pula persembahan Johan pertandingan nasyid Sempena Melayu Rasul pada tahun ini daripada kolej mana? Dipersilakan Allegro KTHO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا. Takkan ku berdiri di sini, ku berdiri seorang diri tanpa teman seperjuangan di sisi kita. Diajarkan bersatu hati, kita akan saling melengkapi. Itulah ajaran Islam, agama yang suci. Jadilah hambanya yang bersaudara, tiada dendam hasad dan sengketa, mengata atau menghina. Imanullahi ikhwana laksana bina teguh berdiri, silaturahim dipatri, perpaduan teras Malaysia Madani, membina negara mulia. Mengapa harus ada sengketa, permusuhan, kezaliman melata, sedangkan kita berpijak di atas bumi yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, hulurkan tangan dalam kesatuan. La tahasadu la tanajashu la tabaghadu ya tadabaru. Jadilah hambanya yang bersaudara, tiada yang bersada sengketa, kata atau menghina. Ibadullahi ikhwana laksana membina negara mulia. Mengapa harus ada sengketa, permusuhan, kezaliman melata, sedangkan kita berpijak di atas bumi yang sama. Hulurkan tangan dalam kesatuan. Di mana kita, di mana semua saudara ditindas hina. Kasihanilah, hulurkan
Dan hapuslah semua prasangka, di sisi Tuhan tiada beza, melainkan iman dan takwa. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh untuk pelajar-pelajar Muzik Bangsa Malaysia daripada Kolej Tun Hussein Nuon, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu semangat, apatah lagi kita berada di dalam situasi dunia yang sedang berhadapan dengan situasi keluarga dan saudara Islam kita di Gaza, Palestin. Semangat yang telah pun kita bakarkan juga pada hari ini. Dapat lihat semua berpakaian menyarukan maflar di leher dan juga di kepala sebagai menandakan kita juga bersolidariti untuk Free Palestine. Hadirin yang berhati sekalian, demikian tadi persembahan nasyid daripada juara pertandingan, dan kita beralih untuk acara yang seterusnya. Bagi melengkapkan dan mengindahkan majlis sambutan Rasul Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun ini, pastinya kita akan pendengarkan pula satu pembentangan ataupun ceramah ataupun tausiah khas melalui Rasul yang berkisar pada temanya perpaduan teras Malaysia Madani, yang akan disampaikan oleh susuk tubuh figura hebat yang pastinya kita kerap melihat beliau di kaca-kaca TV yang mereka berada di Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi mereka yang berada di Universiti Kebangsaan Malaysia pasti melihat beliau setiap hari di UKM. Dan penceramah hebat ini tidak asing lagi yang wajahnya sudah kali di kaca TV, media-media masa, di akhbar dan majalah, suaranya di corong radio. Pastinya dipersilakan untuk ke pentas untuk menyampaikan tausiah khas melalui Rasul perpaduan teras Malaysia Madani. Dipersilakan yang berbahagia Al-Fadil Profesor Madya Datuk Izhar Arif Kashif. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati lagi saya kasihi saudara pengurusi majlis. Yang saya hormati lagi saya kasihi Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Ikhwan Turiman. Yang saya hormati lagi saya kasihi Profesor Madya, Dr. Muhammad Suzurin, Muhammad Jamil, Timbalan Naib Chancellor Hari Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang saya hormati Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan. Yang saya hormati Profesor Datuk Nur Azhar Muhammad Nordin, Timbalan Naib Chancellor Hejim. Yang saya kasihi, yang berbahagia Datuk Pendaftar Datuk Dr. Said Kamaruddin bin Sadaqullah. Yang berusaha Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam UKM. Dekan-dekan, para profesor, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak lawan Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain.
Tuan-tuan dan puan, saya tidak berhasrat untuk mengambil masa yang panjang kerana pagi ini kita hanya ingin mengambil sedikit semangat daripada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad itu ada contoh akhlak yang terpuji. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, nak jadi orang yang hebat macam Nabi, kita mungkin tidak mampu. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada kita, malam kita bertaubat, esok pagi dah buat dosa. Pagi esok minta ampun dengan Allah, petang kita buat dosa. Itulah manusia. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, tak salah kalau kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Dan tak lain dan tak bukan, bagaimana kita nak jadi sebuah keluarga yang saling hormat menghormati. Keluarga yang saling kasih sayang antara kita cukup kuat. Macam mana nak elak daripada perbalahan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya ambil 3 saja. Prinsip Nabi SAW membina Madinah Al-Munawwarah yang dulu ni Yathrib. Nabi SAW masuk dalam Yathrib, tuan-tuan dan puan, bukan sebuah negara yang hebat masa itu. Kalau kita baca sejarah seperti mana yang ditulis oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti, guru kami ketika di Syria, buku terbaik dalam kajian dan analisis sejarah. Kalau tuan-tuan dan puan ada rezeki duit lebih, beli. DBP dah buat terjemahan, tetapi sayangnya tak laku, tuan-tuan. Masa tu yang laku adalah majalah Ujang dan Gila-Gila. Itu bezanya. Tapi kajian itu, buku itu telah ditulis oleh Profesor Sa'id Ramadan Al-Buti, cukup menarik. Dia kaji apa prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW nak bina Madinah yang dulunya sebelum itu dipegang oleh Yahudi laknatullahi alaihim. Ekonomi dipegang Yahudi, pendidikan dipegang oleh Yahudi. So apa yang dipegang? Apa yang Nabi bawa? Pertama, tuan-tuan dan puan, bina amakin lil mujtama. Nabi masuk di Madinah, perkara pertama yang Nabi buat, membina sebuah tempat, gedung-gedung yang boleh menyumpulkan kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Visi sebut tadi. Naik taraf untuk masjid UKM yang akan ada lift selepas ni, insya-Allah. Dan lepas ni kita akan usaha lagi cari untuk dapatkan aircon pula. Tak nak? Kalau ada, kita boleh cari, usaha tetap ada. Sekarang dulu tak pernah ada lift, sekarang ada lift. Lepas ni cari aircon pula. Itu antara usaha yang kita buat. Dulu Masjid Hasanah tak ada aircon. Lepas tu bubuh aircon. Di Kuala Lumpur, sekarang ni masjid-masjid sedang upgrade, bubuh aircon. Sebab apa? Sebab nak bagi orang lebih ramai. Sebab manusia ni tuan-tuan akan sentiasa bercakap. Tak ada aircon. Dia kata, kenapalah UKM ni masjid tak ada aircon? Panas! Masuk Facebook, tuan-tuan, masuk Facebook. Aku tahulah. Datuk, Facebook saya ada 1.1 juta. Semua masuk. Bila masuk, dia marah siapa, tuan-tuan? Dia marah AJK dan pengurusi masjid. Bodoh punya AJK, dia marah, tuan-tuan. Dia marah AJK ni. Kita lantik dia, kita suruh dia bawa, buatkan yang terbaik, aircon pun tak ada. Marah dia. Yang tak tahannya, khutbah Jumaat panjang. Itu sebab Alhamdulillah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah menetapkan khutbah Jumaat tak boleh terpandai-pandai ubah. Lepas tu telah dipendekkan. 2 khutbah mesti 15 minit siap. Sebab panjang-panjang pun semua tidur. Saya dah berkhutbah 15 tahun, tuan-tuan. Aku tahu. Tambah-tambah yang tersandar dekat dinding. Sebab dia pegang hadis Nabi, syafaat di akhirat kelak adalah dinding dan tiang-tiang. Kau jangan sembang lah, ni ustaz weh. Tapi tuan-tuan, Alhamdulillah semua ikut dah. Dulu tak, 2 orang buat khutbah kadang-kadang bawa sendiri, 1 jam tak siap lagi. Orang gelabah kalau kat Bandar Baru Bangi ni kilang-kilang dah gelabah. Lah balik tak semayang Jumaat. Dengar khutbah saja. Sebab apa? Lama sangat. Tapi nak kata bagi tuan-tuan, dia panjang.
Dia orang masukkan dalam Facebook, wahai imam. Dia buat macam sakaratul maut. Wahai imam, sedarlah. Di atas kamu ekon. Di belakang kamu ekon. Di kiri kamu ekon, di kanan kamu ekon. Sesungguhnya kami di luar ini, di atas kami matahari. Di bawah kami adalah lantai yang panas. Kembalilah. Fikir-fikirlah kami di luar ini. Khutbah lagi panjang tuan-tuan. Kalau hujan lagi parah, kesian orang balik macam tu je. Tapi tuan-tuan, imam jawab apa? Siapa suruh datang lambat? Tapi tuan-tuan dan puan, percayalah, orang akan cakap panas. Tuan-tuan percayalah, kita bubuh aircon, masjid-masjid bubuh aircon, tuan-tuan tahu tak apa akan berlaku? Dia marah pula AJK. Bodoh punya AJK. Sejuk. Di antara maghrib isyak 3 kali aku kencing. Brother, kau kencing, kau marah AJK masjid, apa cerita? Bang, nak kata manusia ni tak pernah akan bersatu. Itu sebabnya Nabi dia banner masjid tu untuk apa? Untuk kita sama-sama menguatkan silaturahim. Itu sebabnya yang pertama Nabi buat banner Masjid Quba, Masjid Nabawi, padahal beza 2 km je, tak jauh, tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya Allah Ta'ala dia sebut, Nabi SAW dia sebut masa sampai di Madinah, Nabi panggil sahabat-sahabat. Dan hadis tu cukup cantik. Ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia. Masa tu Yahudi pun ada tau. Orang Kristian pun ada. Mula-mula Nabi sampai. Nabi panggil dengan penuh hikmah. Nabi tak panggil dengan kata-kata kesal. Ayyuhan nas, wahai manusia. Afshus salam. Sentiasalah bagi salam. Iaitu kasih sayang antara kamu. Wa at'imut ta'am, macam mana nak eratkan suatu rahim? Belanja orang makan. Tuan-tuan, itu sebabnya tuan-tuan, alhamdulillah dekat UKM ni ramai profesor-profesor yang gaji besar. Saya yakin dan percaya bila tuan-tuan makan je, Prof Suhaimi akan belanja semua dekat kantin engineering tu kan. Dia masuk, dia tengok semua anak buah dia kat engineering, dia sama saya bayar. Harap-harap begitulah. Prof Suhaimi baru naik pangkat. Naik grade B, alhamdulillah. So apa lagi, buka table lah brother. Nabi kata afshus salam, bagi salam, kemudian belanja orang makan. Bang, tak rugi kita belanja orang makan bang. Tak rugi. Tapi percayalah, bila engkau bagi orang makan, Allah buka pintu rezeki kau. Saya pernah sekali Datuk Naib Chancellor, baru ni makan dekat sebuah kedai mamak. Kedai mamak. Walaupun saya jaga halal, tetapi kedai mamak saya terpaksa masuk juga. Satu-satunya kedai yang mudah dan laju. Bila saya masuk tu, ada budak-budak student universiti, UKM lah dekat ni. Amir mamak tu lah. Minum teh tarik. Kemudian ada budak-budak tu datang. Ustaz pun makan mamak? Ya. Ustaz ada jumpa orang sekejap. Lepas tu, dia makan-makan. Ada seorang kawan-kawan tu, dia makan nasi dia banyak tuan-tuan. Kedai mamak kan nasi kan macam membukit gitu. Bukit sungguh tinggi. Saya kata, kau ni makan apa ni? Macam Ya'juj Ma'juj. Saya gelak gurau-gurau budak-budak ni. Ustaz, tak baik ustaz, kami gini ustaz, kami makan tak cukup ustaz, ni makan tu untuk malam terus. Saya pun bila kata gitu, saya rasa sebab tu. Saya rasa, Allah kesiannya, aku silap gurau ke budak ni. Dia ada 2-3-4 orang ni. Dia orang kata, ustaz, tak apa, ustaz rasa bersalah sebab ustaz dah cakap gurau kasar dengan korang, ustaz belanja korang 4 orang. Adalah nasi apa semua tu. Saya pun tak tahu apa yang diorang makan. Saya kata tak apa ustaz bayar. Ambil dia punya kad kecil tu. Dekat saya tengah minum dengan kawan, tiba-tiba datang lagi 3 buah motor, dan 3 buah motor, setiap motor ada 2 orang. Rupanya budak yang 4 orang tadi di WhatsApp, Ustaz Izhar belanja, datang 2 lagi, 3 lagi. Ya'juj wa Ma'juj daripada UKM. Tapi tuan-tuan dan puan, sungguh dia datang salam-salam, cium tangan lagi. Ustaz, saya dengar khabar kawan-kawan kata ustaz belanja. Alhamdulillah, ambil lah. Tuan-tuan, selamat aku hari tu. Tapi percayalah tuan-tuan, kita gelak-gelak juga. Pelajar kita tuan-tuan, dia orang tak ada duit. Kadang-kadang dia orang ni tuan-tuan, dia makan apa yang ada je. Itu sebabnya kita kena ingat bahawa Allah tu maha kaya,
Dia suruh kita ini belanjalah orang makan. Daripada mana? Untuk mengeratkan silaturahim. Dengan saling ingat memperingati. Dan akhirnya Nabi kata apa? Afsyus salam tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk syurga Allah dalam keadaan tenang. Itu prinsip yang pertama yang Nabi bawa. Nombor 2, Nabi kata apa? Idkhal al-mahabbah fi qulubil muslimin. Masukkan kasih sayang. Kalau nak kasih sayang tuan, kena masukkan kasih sayang dalam jiwa kita. Tadi nasyid tadi dah tolong nasyidkan hadis Nabi dah. Nabi kata apa? Iyyakum wadh-dhann, jauhkan daripada prasangka. Sebab bila kamu ada prasangka, kita akan jadi rosak tuan-tuan. Macam mana kita nak bina sebuah kasih sayang dalam UKM kalau kita ada prasangka? Saya rasa prasangka pada Rahmadiah Dr. Syuzrin. Apa faedah saya dapat? Saya rasa tak suka pada Datuk Wan Kamal. Apa faedah saya dapat? Mana kita akan bawa kepada perbalahan? Itu sebab Nabi pesan, wala tahassasu wala tajassasu wala tabaghadu wala tadabaru. Bila kau cari aib, bang, semua kita ada aib bang. Kak, tuan-tuan, siapa tak ada aib? Saya. Tuan-tuan korek, saya jumpa aib saya. Elok-elok dalam CV ada seorang isteri, mungkin. Kalau engkau buka, betul tak? Betul tuan-tuan. Kalau cari aib, semua orang ada aib. Itu sebabnya innallaha sitirun wa yuhibbus sattar. Allah itu tutup aib, tutuplah aib orang. Jangan kita bergaduh tuan-tuan. Kita nak bangunkan sebuah negara, perlu orang yang kita saling menghormati. Tutup aib kawan-kawan. Tutup aib kita punya kaki tangan. Tutup aib kita punya anak-anak murid. Percayalah tuan-tuan, ini yang Nabi ajar. Itu sebabnya Madinah boleh membangun. Sebab semua pakat menghormati antara each other. Orang kata Nabi Muhammad, bolehlah zaman dulu tak ada politik. Tuan-tuan, politik ialah persepsi. Ada pengikut, ada ketua. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, semua itu dapat semayang di belakang seorang Nabi. Belakang seorang imam. Siapa dia? Pengikut Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nak Abu Bakar jadi pemimpin. Ba'da Rasulillah. Umar nak geng Umar, nak Umar naik jadi pemimpin. Ba'da Rasulillah. Osman begitu juga orang bisnes. Ali begitu juga. Ali lagi lah tuan-tuan. Geng Syiah kat belakang tu. Tuan-tuan, dia orang nak Ali jadi pemimpin. Ba'da Rasulillah, bukan Abu Bakar. Tapi tuan-tuan, hebatnya Nabi Muhammad berjaya bila lantik Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, semua akan berdiri tegap di belakang seorang imam, iaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Jiwa politik itu jiwa yang besar. Dia tidak bergaduh. Ini tak. Saya berbeza pandangan dengan dekan FSSK. Tengok dia jadi imam, saya tak nak semayang. Hanya kerana apa? Ada apa benda atas kepala tu? Kat songkok dia tu ada yang apa? Ada kerongsang isteri dia tuan-tuan. Bagi seorang lelaki yang tak takut bini, tidak akan berbuat demikian. Tuan-tuan, apa ni Prof Gaza? Ada Prof bini punya kerongsang. Pagi tadi bini nak pergi ke pejabat, tengok kerongsang tak ada, dia letaknya kat sini. Tuan-tuan, ni. Tuan-tuan, saya tengok, saya tak setuju dengan dia. Oh, tak boleh semayang. Ni bukan geng kita. Bang, apa cerita bang? Sampai semayang pun kau tak mau semayang belakang kawan yang berbeza pandangan. Agak-agak lah bang. Akhirnya masjid kita kosong. Akhirnya surau kita kosong. Oleh sebab itu, kalau kita nak jadi sebuah umat Islam yang kuat, boleh lawan Yahudi, maka tak dapat tidak, masukkanlah kasih sayang dalam diri kita. Yang terakhir tuan-tuan dan puan, Nabi bawakan jiwa mengingatkan para sahabat radhiyallahu anhum di Madinah. Kesan at-tafarruq, kesan daripada perpecahan. Tuan-tuan, benar Allah Taala sebut, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Bila kau bergaduh, kau akan jadi lemah. Kamu akan tak kuat. Saya dah pergi ke Palestin 8 kali tuan-tuan. Daripada tahun 2001 sampailah yang terakhir baru-baru ni sebelum Covid 2019. Tahun 1, tahun masa zaman belajar tak ada masalah, saya masuk tuan-tuan. Bermula tahun 2013 saya masuk, saya ada masalah.
saya bawa jemaah. Tuan-tuan, saya bawa jemaah tak kurang daripada satu bas, 60 orang. Ada VIP, ada yang orang-orang biasa, ada pelajar, ada macam-macam orang. Tuan-tuan bayangkan saya sampai, saya start daripada tahun 2012, masa tu tahun akhir dekat PhD. Dah siap PhD dah. Saya nak reward myself. Saya pergi ke, sebab saya suka sejarah, saya suka baca sejarah. So, saya pergi ziarah-ziarah tempat-tempat begitu. Tuan-tuan tahu tak? Setiap kali saya pergi, Yahudi ni dia akan tanya, dia tahan saya 3 ke 4 jam. Saya seorang je. Yang terbaru 2016 saya dikena tahan dengan bekas Major General, Major General, Major General Pencin, bersara. Dia pun kena tahan kerana dia pernah pergi, kerajaan pernah hantar dia ke Pakistan. Dia pun 3 jam lebih. Dia yang ajar saya, Ustaz, bila duduk dalam ni, Ustaz jangan buka ceramah. Jangan email kepada siapa-siapa. Ustaz hanya tengok filem saja. Dia punya internet, tuan-tuan, laju, tuan-tuan, 7 kali ganda daripada internet UKM. Tak, betul. Laju sungguh. Bukan betul ni, Datuk. Sebab dia punya sistem sangat laju, ya Robi. Saya duduk dekat situ, ya laju, tang. Lah saya buka cerita apa? Saya buka cerita Raja Dikan, Tamil. Selesai. Tapi tuan-tuan, masa 2016 saya kena tanya. Tahu tak dia tanya apa? Dia kata, Brother Izhar. Lepas 3 jam tahan tu, dia tanya, Brother Izhar, you pernah baca, you adalah pemeriksa kepada pelajar Palestin dekat dia sebut nama UC tu, USIM. You pernah baca tesis pelajar PhD USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Kenapa you luluskan? Dia tanya saya kenapa saya luluskan pelajar PhD tu. Mana dia dapat data tu, tuan-tuan? Saya tak pernah cerita pada Yahudi. Tengok, Yahudi, tuan-tuan, macam mana dia boleh pegang kita punya data. Nak kata setakat sekarang apa yang dia buat, ini nak menunjukkan bahawa dia orang bersatu dalam semua perkara. Itu sebabnya bila kita lemah, mereka akan pegang kita, tuan-tuan. Bila kita pergi sana, baru kita tahu macam mana perangai Yahudi. Tuan-tuan, kita tak boleh nak terima Yahudi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan, kalau Datuk Naib Chancellor, timbalan-timbalan ada duit lebih, bolehlah pergi ziarah sekali-sekala. Pergi tengok, memang kita berkawan dengan dia, tengok dia orang pun kita dah benci dah. Dia tengok kita, dia tak pandang pun kita, tuan-tuan. Tak pandang langsung. Rabai dia, kita nak ajak gambar, dia tak nak. Tapi kalau orang Kristian datang, dia ambil gambar. Tuh, Yahudi. Itu sebabnya Nabi SAW amat tegas dengan Yahudi. Sebab itu dia suruh para sahabat perkukuhkan ekonomi dengan boikot pasar Banu Qainuqa di Madinah. Dia wujudkan pasar Al-Madinah. Jangan buat pinjaman dengan Yahudi. Yahudi pinjam 100, kau bayar 200, itu riba. Maka Nabi buat pinjaman, ataupun Nabi buat kaedah pinjaman qardul hasan, pinjaman secara betul. 100 bayar 100. Lepas tu jual beli, tidak ada penipuan. Itu Nabi SAW buat. Akhirnya Madinah jadilah seperti hari ini. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, nak menjadi sebuah negara yang hebat, nak menjadi sebuah keluarga UKM yang hebat, saya doakan tuan-tuan dan puan, kita bersatu hati. Kita jangan berpecah dan jangan bergaduh. Sebab kata orang Kelantan kata, set kita jangan pecah. Percayalah tuan-tuan dan puan, hidup kita ini Allah akan uji kita dengan pelbagai ujian. Jadi saya doakan semua kita tabah dengan ujian yang Allah bagi. Pemimpin-pemimpin, saya doakan kita tabah menghadapi ujian-ujian yang macam-macam di luar sana. Para pensyarah juga, macam-macam ujian juga. Saya baru pergi, saya dengar pensyarah-pensyarah bising jugalah. Sebab saya timbalan Naib Chancellor pula dah. Minta ampun. Banyak sangat sebut nama timbalan Naib Chancellor, terkeluar pula nama timbalan Naib Chancellor. Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan Islam. Saya sampaikan salam Dekan Fakulti Pendidikan Islam yang pagi tadi isteri dia ditimpa musibah. Jadi doakan semoga Allah permudahkanlah urusan dia. Saya cari duit, tuan-tuan. Tugas kami cari duit, hejim, hari awal jaringan. Pelajar-pelajar, kerja kami ialah menjual pelajar. Ya, kena faham, jual pelajar tu maksud apa? Bagi pelajar kita ni laku. Baru ni Timbalan Naib Chancellor, hari awal pelajar
Prof. Mahdia Dr. Suzurin pun tekankan terhadap GE. Nak bagi pelajar Fakulti Minyak Islam ni laku, tuan-tuan dan puan. Biar dapat duit. Kita tak nak dia orang ni keluar tak ada rezeki, tak ada kerja. Jadi kita buat macam-macam. Satu, jual pelajar, dan kedua, jual pensyarah. Pensyarah ni kena bagi laku juga kat luar, biar laku orang rujuk kita. Itu yang dipanggil Universiti Watan. Apa-apa balik ke UKM, apa-apa balik UKM. Jadi kita buatlah macam tu. Alhamdulillah tuan-tuan, hasil daripada itu dapatlah 5 juta daripada Sarawak. Hasil daripada bantuan Dr. Azmol, Naib Chancellor Timbalan Naib Chancellor Datuk Dr. Wan Kamal, antara yang terawal bersama dengan dekan sekarang, iaitu Prof. Mahdia Dr. Sunawari Long. Tapi tuan-tuan dan puan, dapat sokongan dapat membantu insya-Allah anak-anak kita belajar daripada mereka tidak ada sumber pendapatan dan sebagainya. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, maafkan saya kalau ada salah dan silap. Saya diberi masa 20 minit, saya rasa cukup kot 20 minit saya bagi tadi. Harap-harap tidak dipersoal di akhirat kelak. Saya harap tuan-tuan dan puan maafkan saya kalau ada salah dan silap, dan saya minta juga kepada semua rakan-rakan dan semua yang ada di depan, doakan saya agar istiqamah dengan dakwah, istiqamah dalam sebagai ahli akademik. Saya takut sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Tuan-tuan, Allah bagi saya nikmat dikenali, tetapi Allah tarik nikmat saya dengan keluarga. Allah tarik nikmat saya masa. Jadi saya doakan tuan-tuan mendapat nikmat daripada apa yang tak ada dengan saya. Dan tuan-tuan doa agar saya ini diberikan rezeki, agar ada masa untuk keluarga, ada masa untuk diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala bagi kita ini kebahagiaan dengan ujian yang dia beri. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. Terima kasih diberikan kepada Yang Bahagia Al-Fadil Profesor Mahdia Datuk Izzah Arif Kashim di atas tausiah khas Maulid Rasul telah disampaikan, dan kami doakan juga semoga semua insan-insan kiriman Allah yang hadir pada hari ini anda juga diberikan kenikmatan bersama dengan keluarga dan juga kesihatan bersama selamanya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz yang Profesor Mahdia Datuk Izzah Arif Kashim yang berkongsikan juga ilmu yang telah pun kita dengar sebentar tadi, dan juga pengalaman beliau dalam berhadapan dengan insan-insan yang golongan Yahudi tersebut. Hadirin hadirat sekalian, semoga kita mendapat manfaat daripada tausiah khas ini, dan semoga kita menjadikan juga kongsikan ilmu pada hari ini kepada keluarga, semestinya kepada insan-insan tersayang balik kita selepas ini, kita kongsikan apa yang kita dapat pada hari ini. Untuk itu, kita teruskan dengan acara yang seterusnya. Majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam, bersama-sama Yang Berbahagia Profesor Mahdia Dr. Muhammad Suziri Mat Jamil, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar Alumni, merangkap pengurusi jawatankuasa Majlis Sambutan Maulid Rasul UKM 1445 Hijri bersama 2023 untuk mengiringi Yang Berbahagia Profesor Datuk Geospesialis Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor Musik Bangsa Malaysia, ke pentas utama bagi acara penyampaian hadiah dan cermata. Dipersilakan. Untuk sesi ini, saya akan serahkan ruang pentas ini kepada Al-Fadil Ustaz Khairi Khazari Omar untuk mengumumkan antara penerima penyumbang Lembaga Zakat Islam. Dipersilakan.
Dan untuk itu sudah hadir yang dihormati sekalian, sementara yang bahagia Datuk Naib Chancellor berada di pentas, mohon dengan izin bahagia Datuk untuk saya maklumkan juga bahawa selain pada peruntukan yang telah pun disempurnakan yang bakal dilaksanakan di Pusat Islam, kita berikan juga tepukan kepada Universiti Bangsa Malaysia kerana telah membutuhkan juga sebanyak 400,000 untuk pembaik pulih sistem AV dalam proses pembaikan di Pusat Islam atas peruntukan universiti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya ingin saya umumkan kepada seluruh warga UKM, kutipan zakat Universiti Kebangsaan Malaysia melalui skim potongan gaji SPG dan kaunter sehingga 30 September 2023 adalah berjumlah 9,074,190.49 sen. Dipersilakan yang berbahagia bersedia untuk menyampaikan cek kepada yang berbahagia Datuk Naib Chancellor. Seterusnya majlis menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Syed Kamaruddin Haji Sadaqatullah, pendaftar UKM untuk menerima replika cek agihan bantuan zakat kepada kaki tangan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Untuk makluman hadirin, agihan bantuan zakat UKM kepada kaki tangan sehingga 30 September 2023 adalah berjumlah 918,957.44 sen melibatkan 673 orang penerima bagi bantuan sara hidup bulanan, sewa rumah, persekolahan serta persediaan pengajian tinggi anak kaki tangan dan lain-lain lagi. Akhir sekali, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Nur Insan Kamil Osman, Pengarah Pusat Hal Ehwal Pelajar UKM untuk menerima replika cek agihan bantuan zakat kepada pelajar. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Untuk makluman hadirin, agihan bantuan zakat UKM kepada pelajar sehingga 30 September 2023 adalah berjumlah RM4,081.97 melibatkan 6,178 orang penerima bagi bantuan yuran, sara hidup, sokongan pengajian dan lain-lain lagi. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya kita akan teruskan dengan penerima anugerah uswah hasanah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi penerima pertamanya, bagi penerima anugerah uswah hasanah Abu Bakar As-Siddiq. Di atas prinsip kebaikan Abu Bakar As-Siddiq ini, maka jawatan kuasa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat UKM telah bersetuju memilih anugerah uswah hasanah Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada Encik Muhammad Farid Muhammad Fazir, penolong pegawai pertanian dari Fakulti Sains dan Teknologi sebagai penerima anugerah uswah hasanah Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilakan. Encik Muhammad Farid Muhammad Fazir berasal dari Morib, Banting, Selangor, berusia 53 tahun dan telah 30 tahun berkhidmat di UKM khususnya di bahagian landscape dan agriculture.
Ketenangan di wajahnya, kelembutan di jiwanya, kemanisan pada senyumannya, serta istiqamahnya di Masjid UKM sentiasa diingati bagi mereka yang selalu ke Masjid UKM. Di tembok masjid, beliau sentiasa tekun membaca Al-Quran dan sentiasa bersama dalam setiap program yang dianjurkan oleh pihak masjid. Selain itu, kepakarannya dalam bidang tumbuhan menjadikan laman-laman serta landscape masjid lebih cantik dan indah. Terima kasih Encik Mak Farid Muhammad Fazir. Seterusnya adalah anugerah uswah hasanah Uthman bin Affan. Di atas prinsip kedermawan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini, jawatan kuasa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat UKM memperakukan anugerah uswah hasanah Uthman bin Affan diberikan kepada Profesor Dr. Zamri Zainal, Profesor dari Jabatan Sains Biologi, Bioteknologi, Fakulti Sains Teknologi UKM. Mungkin ramai yang tidak mengenali ataupun mungkin ada yang mengenali Profesor Dr. Zamri Zainal kerana mungkin kesibukan kerjayanya. Namun, dalam diamnya, beliau adalah merupakan penyumbang tetap terbanyak setiap bulan ke tabung Masjid UKM. Mohon maaf Prof, yang mungkin Prof tak selesa dengan pengumuman dan pihak kami ini. Sebenarnya saya pun jenuh nak pujuk Prof untuk menerima anugerah ini dan beliau pun tak tahu sumbangannya dan tak mahu sumbangannya itu diketahui. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Namun keikhlasannya itu kami mahukan ianya dijadikan contoh kepada seluruh warga UKM agar dapat menyemai bakti kepada Masjid UKM. Terima kasih Profesor Dr. Zamri Zainal. Seterusnya, anugerah uswah hasanah Ali bin Abi Talib. Di atas prinsip kebaikan Ali bin Abi Talib ini, maka jawatan kuasa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam UKM memperakukan anugerah uswah hasanah Ali bin Abi Talib diberikan kepada Siti Nur Hidayah binti Mat Zaidi. Siti Nur Hidayah binti Mat Zaidi, pelajar tahun 4, Fakulti Sains dan Teknologi. Kalau tuan-tuan perasan, ketiga-tiga penerima anugerah ini daripada Fakulti Sains dan Teknologi. Hebat, ha? Anak sulung daripada 10 beradik, tinggal di Ipoh, Perak sebelum sambung ke UKM, lanjut pelajaran di College Matrikulasi Perak, Gopeng, mengambil aliran Sains Tulen dan sekolah menengah di SMK Datuk Haji Muhammad Taib mengambil aliran Sains Agama. Beliau banyak melibatkan program-program di Masjid UKM, antaranya Sukarelawan Ramadan, Talaqi Turas, Haflatul Quran, Qiyamul Lail Ramadan, Karnival Ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah, pengajian ambang Ramadan, sukarelawan program Seindah Kasih Ramadan, program rakaman tazkirah malam Jumaat, terlibat dalam himpunan Solidariti Palestin peringkat UKM dan sebagainya. Oh, boleh tahan juga aktifnya. Jadi, kita ucapkan tahniah kepada Cik Siti Nur Hidayah binti Mat Zaidi. Seterusnya, anugerah yang terakhir, anugerah uswah hasanah Khadijah Khuwailid. Di atas sifat kedermawanan dan sokongan yang berterusan Sayyidatina Khadijah Ali bin Abi Talib ini, maka jawatan kuasa sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Universiti Kebangsaan Malaysia memperakukan anugerah uswah hasanah Khadijah Khuwailid ini diberikan kepada Puan Muflihah. Dipersilakan. Puan Muflihah berasal dari Madura, Jawa Timur, Indonesia dan telah 5 tahun bertugas di bahagian pembersihan di Masjid UKM. Dan beliau amat berdedikasi dengan tugasannya.
sentiasa menitik beratkan soal kebersihan dan kekemasan. Memang bilik saya itu yang bersih sentiasa. Beliau telah berumah tangga dan kini sedang sarat mengandung 8 bulan anak pertamanya. Tahniah diucapkan kepada Puan Muflihah. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ialah anugerah penghargaan sumbangan Ramadan. Saya dengan sukacitanya menyemput Dekan Fakulti Sains Teknologi, Fakulti FST lagi. Ada wakil, Dekan ataupun wakil daripada pihak kedekanan Fakulti Sains dan Teknologi UKM untuk menerima anugerah penghargaan sumbangan Ramadan. Dekan tak ada? Wakil dekan minta daripada Fakulti Sains Teknologi. Mana geng-geng rombongan? Ada. Alhamdulillah. Anugerah dan penghargaan ini kita berikan kepada mereka yang banyak memberikan sumbangannya ketika mana program Ihya Ramadan di Masjid UKM. Jadi 2 fakulti yang menaja sepenuhnya Ihya Ramadan di Masjid UKM, iaitu yang pertamanya Fakulti Sains Teknologi dan yang keduanya saya menyemput dekan ataupun wakil daripada Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan. Belum menang perarakan lagi, belum. Baru terima anugerah. Dan kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Fakulti Sains Teknologi dan FSSK di atas kemuliaan, kemurahan mereka untuk memberikan sumbangan di Masjid UKM, dan tidak lupa juga kepada fakulti-fakulti yang lain yang juga turut memberikan sumbangannya ke Masjid UKM, dan kita harapkan ianya berterusan berpanjangan insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekadar itu saja peranan saya untuk memberikan pengumuman. Seterusnya saya serahkan kembali kepada pengacara majlis asal kita untuk mengumumkan pemenang-pemenang seterusnya. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan ruang kepada penerima-penerima anugerah sebentar tadi. Inilah pembakar-pembakar semangat kepada mereka yang terus berjuang untuk universiti watan kita. Terima kasih dan tahniah kepada penerima-penerima anugerah pada tahun ini. Baik, hadirin yang berhormat sekalian, kita teruskan dengan acara menghampiri acara kemuncak kita pada hari, dan masih lagi berada di pentas utama yang bahagia Datuk Naib Chancellor juga Divri Kurhormat. Penyampaian hadiah kemenangan ini akan diberikan kepada acara-acara yang telah dipertandingkan, antaranya pertandingan poster infografik, pertandingan khad, pertandingan hafazan, tilawah Al-Quran, pertandingan TikTok Cinta Rasul, pertandingan nasyid dan seterusnya, pertandingan parakan merusus sebentar tadi. Dipersilakan juga yang bahagia timbalan-timbalan Naib Chancellor untuk ke pentas. Baik, para tetamu yang dihormati, adakah anda telah bersedia untuk debaran keputusan yang bakal saya umumkan sebentar nanti? Kita mulakan terlebih dahulu untuk penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang pertandingan hafazan Al-Quran kategori lelaki. Dipersilakan untuk ke pentas tempat ketiga, Saudara Muhammad Azizi Wan Muhammad Rahimi. Seterusnya persilakan tempat kedua Muhammad Akmal Anwar. Dan Johan pertandingan hafazan Al-Quran kategori lelaki. Dipersilakan Amril Sharif Ahmad daripada Kolej Christmas. Sebab ada yang tulis duduk luar. Yang ni ada tulis kolej, saya sebut nama kolej. Baik, seterusnya pertandingan hafazan Al-Quran kategori perempuan.
tempat ketiga dimenangi oleh saudari Nur Ani Sairah Ruslan daripada Kolej Ungku Omar. Tahniah dan naib johan untuk pertandingan hafazan Al-Quran perempuan dipersilakan saudari Nurul Tasnim Nasun daripada Kolej Datu On. Tahniah dan seterusnya johan pertandingan hafazan Al-Quran perempuan dipersilakan saudari Afifah Nazihah Tamili. Duduk luar. Ni saya baca betul-betul kat sini. Dan seterusnya untuk pertandingan tilawah Al-Quran kategori lelaki. Tempat ketiga dipersilakan meraih di tempat ketiga adik saudara Muhammad Wan Muhammad Azizi, Wan Muhammad Rahimi, Kolej Christmas. Hafazan tadilah. Dan naib johan dengan tilawah Al-Quran lelaki saudara Muhammad Muslih Muhammad Nasir. Dan pastinya johan dengan tilawah Al-Quran telah mengalunkan bacaan pada awal pagi tadi. Dipersilakan saudara Saifullah Hanif Rofli, Kolej Christmas. Tahniah dan kita beralih ke pertandingan tilawah Al-Quran kategori perempuan. Dipersilakan naib johan saudari Nur Atirah Nawi, Kolej Datu On. Dan johan pertandingan tilawah Al-Quran perempuan dipersilakan. Tahniah diucapkan kepada saudari Nur Khurati Ain Saliman. Tahniah dan seterusnya kita beralih ke pertandingan khad. Tempat ketiga dipersilakan saudara Muhammad Safiuddin Ahmad, Fakulti Pengajian Islam, betul? Dan johan untuk pertandingan khad dipersilakan saudara Muhammad Wan Ahmad Syahmi, Wan Muhammad Zaki, Kolej Aminuddin Baki. Dan johan pertandingan khad untuk ke pentas dipersilakan saudari Nurul Nazwa Ashikin Samsudin, Kolej Tun Husin On. Tahniah. Kita beralih ke pertandingan yang seterusnya, pertandingan poster infografik. Dipersilakan untuk ke pentas tempat ketiga saudari Nur Khamarina Putri, Kamal Azam. Saya dikabarkan puluhan, hampir ratus penyertaan-penyertaan untuk mengikuti pertandingan-pertandingan telah disediakan. Dan tempat kedua, naib johan pertandingan poster infografi dipersilakan saudari Nur Fazana Hazikah Abu Samah, Kolej Pendeta Zaba. Dan seterusnya untuk ke pentas, tahniah diucapkan kepada johan poster infografi saudara Muhammad Faiz Syukri. Muhammad Faiz Syukri. Dan seterusnya kita beralih kepada pertandingan bacaan sirah Nabi. Akan diberikan kepada 5 pemenang yang terbaik untuk pertandingan bacaan sirah Nabi. Dipersilakan ke pentas tempat yang kelima saudara Idris Zulkifli. Diikuti tempat keempat saudari Adwa Aqilah Ibrahim. Dan tempat ketiga saudari Hanis Naqibah Hasri, Kolej Aminuddin Baki.
Dan seterusnya, Naib Johan untuk bacaan sirah Nabi. Dipersilakan Saudara Aminuddin Lokman Hakim, Kolej Aminuddin Baki. Dan Johan, pertandingan bacaan sirah Nabi. Dipersilakan ke pentas Saudari Putri Nurain Abdul Rahman, Kolej Christmas. Dan kita beralih ke pertandingan seterusnya, pertandingan TikTok Cinta Rasul. Tempat yang keempat, tempat yang kelima dipersilakan untuk ke pentas Saudara Idris Zulkifli. Dan seterusnya untuk ke pentas Muhammad Akif Iman Badlisha, Kolej Aminuddin Baki. Dan seterusnya antara empat yang terbaik dipersilakan Saudara Muhammad Ikhwan Muhammad Nurul Yusli, Kolej Datuk On. Dipersilakan untuk penerima hadiah yang seterusnya daripada TikTok Cinta Rasul Saudari Rabiatul Adawiyah Kasim, Kolej Aminuddin Baki. Dan juara TikTok Cinta Rasul juga daripada Kolej Aminuddin Baki, Saudari Nur Aisyah Jasmani. Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang dan seterusnya pertandingan nasyid. Dipersilakan untuk ke pentas tempat ketiga kumpulan Sautul Jamsir Kolej Ungku Omar. Terdiri daripada 6 peserta. Tahniah. Dan seterusnya Naib Johan yang telah pun mendendangkan nasyid pada awal majlis pagi ini. Kumpulan Lashkar Khalifa Kolej Rahim Kajai. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Lashkar Khalifa Kolej Rahim Kajai dan Johan untuk pertandingan nasyid sambutan Maulid Rasul 2023 bersama 1445 Hijrah pada tahun ini. Semestinya untuk ke pentas kumpulan Allegro Kolej Tun Husin On. شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا Itu dia Allegro Kolej Tun Husin On. Tahniah diucapkan, semangatnya diberikan, pasti akan membara di setiap jiwa insan yang hadir pada hari ini yang telah kita laungkan juga selawat ke atas Nabi junjungan. Baik, masih lagi berada di pentas utama. Semestinya inilah yang paling dinantikan oleh seluruh para peserta yang berada di ruang Dewan Keramat pada hari ini. Keputusan telah berada di tangan saya untuk saya umumkan keputusan pertandingan parakan Maulid Rasul pada tahun ini. Boleh saya buka ya? Oh, jangan lagi ada ni. حبيبي يا محمد أتيت
Okey. Anda ingin tahu apa yang dibincangkan sebentar tadi? Wah. Bantahan-bantahan. Tiada lagi bantahan dah. Kita telah buka undian secara SMS dan WhatsApp dan sebagainya. Full. Beribu-ribu undian yang masuk pada hari ini. Dan Datuk tambah lagi sebenarnya bilangan undi tersebut. Dan hadirin hadirat sekalian, keputusan telah berada di tangan saya. Tadi hampir-hampir kami bertikam lidah, bercakap leher dan sebagainya. Okey. Wow. Saya pula yang menggeletar. Baik. Daripada langkah pertama anda berarak daripada panggung sendiri hinggalah ke dekta pada pagi tadi. Setiap mata-mata yang memandang pasti menilai anda, setiap inci pergerakan anda. Setiap senyuman yang mereka lontarkan pasti ada poin yang telah pun dituliskan. Dan untuk itu juga, untuk kategori, kita ada 2 kategori yang kita akan umumkan pada hari ini. Untuk kategori Kolej Kediaman Pelajar dan kategori Staff dan juga PTJ. Kita akan pergi dulu untuk kategori Kolej Kediaman Pelajar. Okey. Pemenang di tempat ketiga akan mempulang hadiah bernilai RM500. Cukuplah untuk pelajar-pelajar. Okey. Dan saya umumkan nama pemenangnya di tempat yang ketiga yang telah menewaskan hampir 30 kontingen yang lain. Tempat ketiga untuk ke pentas dipersilakan Kolej, pastinya Kolej Tun Said Nasir. Dua wakil, dipersilakan 2 wakil. Hati-hati ni. Boleh 2 orang. Kolej Tun Said Nasir daripada Kuala Lumpur. Itu dia. Hari ini kita pertemukan utara, timur, barat dan selatan. 4 penjuru. Daripada timur pasti mohon syukur. Daripada selatan pasti penuh dengan ketenangan. Daripada barat pastinya kita bawakan dengan penuh semangat. Daripada utara kita hadirkan dengan penuh kabar gembira. Kita satukan Kuala Lumpur di musik bangsa Malaysia. Tahniah tempat yang ketiga Kolej Tun Said Nasir. Okey. Dan seterusnya tempat yang kedua bakal mempulang hadiah wang tunai bernilai RM700. Naib Johan Kolej kategori Kolej Kediaman bagi tahun 2023 pada tahun ini dimiliki oleh pastinya juga sebuah kolej Ibrahim Yaakob. Mana Kolej Ibrahim Yaakob? Atas. Ini betul-betul tawaduk. Betul-betul zuhud yang tak menyangka mereka menang. Ada wakil Ibrahim Yaakob ada di sini. Itu dia. Inilah orang sentiasa merendah diri akan berada di bahagian atas kerana tidak menyangka akan menang pada hari ini. Tahniah Naib Johan. Dan seterusnya untuk Johan kategori Kolej Kediaman Pelajar pada hari ini, tahun ini, sidang hadirin sekalian, Johan ini bakal berpulang RM1,000, tetapi bukan RM1,000 yang akan dibawa pulang. Atas kemurahan hati yang bahagia Datuk Naib Chancellor untuk menambah RM500 lagi untuk kemenangan tersebut. Jadi jumlah yang bakal pulang pada hari ini 1,500 yang akan terus hadir dengan penuh muka keriangan, kebahagiaan yang menjeli mata-mata yang kalah. Pemenang Johan bagi tahun ini untuk Kolej Kediaman dipersilakan wakil Kolej Christmas.
Wah. Kata tambah 500 semua naik. Betul lah, Christmas pukul habis tahun ni. Banyak pertandingan telah dimenangi. Wow. Kita ada Hamas juga hujung sana seorang. 1,500 tuan-tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor untuk sudi menambah hadiah kemenangan kepada Johan pada tahun ini. Adakah Johan untuk pertandingan kategori staff dan juga PTJ juga akan ditambah 500? Datuk Bendahari kata tambah 1,000. Baik, kita beralih kepada kategori staf atau perakitangan PTJ Universiti Kebangsaan Malaysia. Tempat yang ketiga yang akan berpulang hadiah wang tunai bernilai RM700. Di manakah Jabatan Bendahari? Bukan. Ui, saya dekat mic ni kan, ada wahyu-wahyu datang macam-macam. Risau saya, lagi lama, lagi ada kejutan. Baik, tempat ketiga, Jabatan Bendahari. Bukan. Tempat ketiga yang akan dimenangi oleh yang akan pulang hadiah wang tunai bernilai RM700 Malaysia, iaitu daripada Fakulti Sains dan Teknologi FST. Tak apa. Ambil masa lama tak apa. Kita kok ada lagi suara-suara yang seterusnya. Tahniah kepada FST juga. Banyak hadiah menang pada tahun ini RM700. Jabatan Bendahari paling semangat. Tahniah tempat yang ketiga. Tuan-tuan dan puan, lepas ini saya percaya tuan-tuan dan puan akan pulang, tetapi kita berada di luar sana tabung Palestin. Okey. Tabung Palestin yang telah dilancarkan, target adalah RM100,000 dan baru mencapai kurang pada RM20,000. Jadi saya mohon hadiah-hadiah kemenangan boleh kita wakaf kembali ataupun boleh keluarkan duit masuk ke tabung tersebut. Dan Naib Johan untuk kategori kakitangan PTJ. Pada kami Rasul pada tahun ini, anda minta, anda dapat. Dengan hadiah wang tunai RM1,000, Naib Johan, Jabatan Bendahari. Dia minta RM1,000, kita bagi RM1,000. Keputusan telah pun diaudit oleh panel-panel juri profesional kita sepanjang detik. Langkah anda yang berada di sebalik pokok dan juga di sebalik tembok dan sebagainya, sempat lagi untuk QR code ke akaun saya untuk umumkan hadiah di tempat yang pertama. Masih lagi boleh kita adjust di situ di sana. Tahniah untuk Naib Johan dan untuk Johan Bendahari boleh lupakan untuk Johan. Ada lagi bisikan, Prof, Datuk. Baik. Johan pada tahun ini hadiahnya akan berpulang sebanyak RM2,000 Malaysia. Bendahari tolong luluskan untuk bayaran tersebut. Tetapi akan ditambah lagi RM500 Malaysia daripada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor dan
menariknya lagi, ditambah lagi RM500 Malaysia oleh yang bahagia Datuk pendaftar kita. Dan yang menariknya lagi, tiada tambahan dah. Baik, untuk pemenang ataupun Johan Perarakan Madu Rasul 2023 tahun ini, adakah mereka berbaju biru, biru sana? Benar hari lupa kan? Tapi jangan lupa sign check. Adakah masih lagi akan dirangkul oleh kampus Kuala Lumpur? Setelah diaudit dan dijuri dia sepenuhnya dengan kumpulan markah yang di luar jangka, pastinya gamat mereka semenjak langkah yang pertama hinggalah ke ruang dewan pada hari ini dengan jumlah kamu pulang sebanyak RM3,000 Malaysia. Pemenangnya, Johannya pasti hadir ke pentas dengan penuh rasa bangga, dengan penuh rasa riaknya, dengan akan memandang dengan penuh hina mereka yang kalah pada hari ini. Johan untuk kategori kaki tangan dan juga PTJ UKM Kampus Kuala Lumpur 1 KKL juara bertahan pada Madu Rasul 2023. Cuba tengok dia nak terpentas macam mana tu. Tengok. Oh. Tahniah diucapkan, dipersilakan pada sang pengurusan tertinggi daripada UKM Kampus Kuala Lumpur 1 KKL, daripada HCTM, daripada HPKK, daripada Kampus Kuala Lumpur. Itu dia, masih lagi merangkul, menyandang dan juga mengondol juara bertahan Perarakan Madu Rasul 2023. Sebanyak berapa tahun berturut-turut? Benar hari, tolong sign. Tahniah diucapkan kepada pemenang-pemenang Johan dan hari ini inilah keputusan telah pun kita umumkan. Terima kasih. Sesungguhnya tiada yang kalah sebenarnya. Anda telah menang di hati jiwa muzik bangsa Malaysia kerana hadir dengan laungan selawat yang pastinya akan dirindui oleh seluruh warga. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Bahagia Datuk dan Diri Kehormat dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Pihak majlis ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Naib Chancellor di atas kesudian menyampaikan cenderamata, anugerah dan hadiah pemenang pertandingan kepada mereka yang terlibat pada hari ini. Terima kasih. Wow. Kat luar sana ada tabung tabung Palestin, jangan lupa. Kita dah semangat untuk Palestin, walaupun RM1, walaupun RM1. Sesungguhnya RM1 itu akan menjadi saksi kita di sana nanti untuk kita berjuang ke negeri yang pastinya menantikan bantuan dari kita. Hadirin mati sekalian, CD Amanah Tabligh Fatonah, sifat terpuji junjungan Rasulullah, menjaga pekerti, mengamalkan sunnah, menjadi lambang kesucian ummah. Hadirin mati Allah sekalian, majlis ini merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam menjayakan majlis yang penuh bermakna ini. Ya, bagi mengakhiri majlis di pekat ini, pastinya kita akan mengalukan selawat bersama-sama, kita gamatkan ruang Dewan Keramat Dekta UK pada hari ini dan tanah juga kepada para pemenang. Semestinya inilah hasil yang kita dapat dan ini juga ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk dan juga Yang Bahagia Datuk pendaftar di atas perkongsian rezeki pada hari ini. Dan untuk itu, saya serahkan kembali kepada Pusat Islam untuk kita sama laungkan dan kita alunkan selawat ke atas Nabi junjungan, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya setiap bermula akan berakhir. Majlis sambutan Madu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari ini telah pun sampai ke penghujungnya. Biarpun majlis ini berakhir, cinta dan kasih kita pada Nabi Muhammad tidak pernah berakhir. Kita tetap akan berselawat dan beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sehinggalah ke penghujung nyawa kita. Moga kita dapat bersama lagi bersama dengan Rasulullah SAW di syurga nanti. Mohon maaf di atas barang kekurangan dan kesilapan. Ucapan terima kasih di atas segala perhatian. InsyaAllah semoga berjumpa lagi di lain-lain kelapangan. Dan majlis ini diakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madu Rasul daripada Muzik Bangsa Malaysia. Ayo hadirin tuan-tuan dan puan, kita laungkan selawat bersama dengan
Johan Nasyid kita pada tahun ini dipersilakan. Sesungguhnya seraut penangkip pisau seraut dari batang boleh ditabung. Seraut itu jadikan nyiru, setitik kita jadikan laut, sekepal kita jadikan gunung. Momen yang terindah itu mungkin sementara, tetapi kenangan pada momen tersebut akan kekal selama-lamanya. Dan saya serahkan kepada Allegro untuk selawat bersama dengan seluruh para tetamu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan untuk kita bersama-sama bangun berada tempat duduk dan kita alunkan bersama dengan pemenang-pemenang kiri dan kanan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.